majlis adab mencuci senjata ni mendapat rahmat, nikmat, barakah dan dapat keridhaan Allah Taala semoga serap dalam kita punya diri kita ilmu yang dari Allah Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hinggalah ya. Daripada awal hingga akhir majlis ini kita diberi keselamatan, ya, diberi keselamatan ya, daripada awal hingga akhir, dan juga kita pulang membawa rahmat dan barakah ya. Dan juga apa yang kita lakukan ini semoga ya menjadi panduan untuk diri kita ya, sebab warisan pada luar kita ini perlu kita jaga ya, untuk melestarikan atau mentambatkan itu kita jaga, baru datang roh dia ya. Sebab benda-benda yang bersanad ni, benda-benda yang ini mencuci keris ni pun ada bersanad ya, ada izazah dia, bukan kita main tibai je. Jadi dia punya roh tak ada. Abang roh tak ada, tak guna ya. Ada sama-sama lah ya. Apa yang Pak Raja sampaikan ni tidak ada di dalam sekolah. Jadi ini adalah daripada kita punya keturunan ataupun sanad kita. Jadi Pak Raja mewarisi sanad daripada guru Pak Raja. Bukan pada reka penindi apa kita dapat daripada mana-mana ya. Itu tanpa rujukan daripada guru, mana kita akan sesat. Sebab yang baiknya kita ni belajar guru yang hidup ataupun yang nyata. Itu utama ya. Selebihnya tu istimewa kepada seseorang itu. Dia ada bakat, ada kurnia, ada berotak lah. Ya, itu semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar kali ya. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan kita mengucap dua kalimat syahadah tiga kali ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan kita baca selawat tiga kali ya, baru dah ternafas ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Demi Allah Rasulullah. Wallahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin, amin. Sebelum kita mulakan kita ada keyakinan dari kita ya, apa yang kita buat ni kena buat sungguh-sungguh jangan sambil lupa. Pertama sekali, adab yang pertama kita nak cuci keris ni, alas ni mestilah kayu, tidak ada lapik besi ya. Kalau dia lapik dengan zinc atau besi, dia akan lemah ya, tak ada power sedikitlah ya, kurang power. Itu pertama, mesti nak kayu sepenuhnya. Kayu dengan besi dia seimbang ataupun dia sebati. Itu kedua, ini semua tanggal. Besi-besi ni kat tangan semua tanggal. Ya. Kita hanya dalam diri kita, hati kita, roh dan jasad kita bersama-sama dengan kita. Taruh ke tepi semua benda-benda jam apa semua tak buat tepi ya. Yang ketiga, kalau ada yang nak serius nak pelajari, patut malam ya kita dah buat ya. Sebab benda ni bukan kita gosok-gosok, ambil keris gosok-gosok, bukan ya. Itu kita jangan ambil yang ringkas. Kalau ikut ketua adab, kita mesti semua setiap buah-buahan ataupun ramuan-ramuan ni mestilah nak disatukan menjadi pati dia. Ni dia rasnya dia pati. Ini kita buat rendaman semalaman, malam tadi dari pukul 10 saya dah pukul 10 dah 12 jam. Dia semalaman 12 jam. Jadi inilah yang telah kita buat ya.
kita buat rendaman pada malam tadi. Dan ramuan-ramuan tu terdiri daripada kelapa lah ya, kelapa, dan kita mengkudu limau, nanas, dan air mawar dan juga bunga-bungaan. Haruman ini nak ada 7 jenis bunga yang elok lah, 5 atau 7 yang ganjil. Campurkan dengan air mawar, sebab dia akan mewangikan senjata tu ya, daripada benda-benda yang anulah yang tak nak dicium ya. Dan juga mula-mula kita ambil yang basuhan semalam tu, contohnya ya, kita ambil satu senjata lah sebab dalam rendaman ni bukan hanya ada keris ya. Bukan ada keris, jangan kita cakap kita untuk cuci senjata ni hanya keris. Tak, kita boleh cuci mata tombak, mata lembing, kita boleh cuci badik, kerambit ya, kita boleh cuci badik, kita boleh cuci sewar, macam-macam senjata. Dan kita boleh cuci juga senjata-senjata yang pendek, utamanya pedang pendek ya. Pedang yang ukurannya kita boleh cuci ya. Pedang kita boleh cuci. Dia boleh masuk dalamnya ya. Tapi ya, dengan syarat biasa pedang ni dia dimatikan ya. Dia lock. Dia taruh kalau taruh gam tak apa, kadang-kadang dia welding. Tu kita dah tak boleh, maknanya kita rendam semua sekali lah. Sebab ini boleh, kalau pedang pendek dia boleh rendam sekali masuk. Tu ya. Jadi dia tak boleh dibuka maka bilah. Biasa pedang ataupun dia orang panggil golok ya. Tolong ambil golok Mak, ada dah dalam kereta ada golok ni unik ya. Mungkin tak tahulah kalau semua yang hadir ni tahu. Golok biasanya orang panggil parang ya, atau parang pendek. Itu pun boleh kita buat rendaman juga ya. Ni kejap ya. Dan juga keris-keris ni biasalah ya. Keris tempat depan, mana depan driver tu. Selain daripada pedang, kita akan buat rendaman keris-keris kecil ya, ataupun orang panggil untuk keris-keris kecil lah, yang jenis kecil pun boleh. Ya. Allah. Termasuk untuk pakaian pribadi pun kita boleh buat ya. Ini pakaian pribadi. Ini pun besi haji pun kita boleh buat rendaman, tapi tak boleh dibuka ya. Kita buat rendaman terus. Ya. Ataupun keris-keris kecil lah. Awak panggil keris-keris kecil ni, keris boleh dibawa, dikocik pun boleh ya. Termasuk. Ini tak perlu ditayang lah sebab ni hak individu ya. Mana yang perlu, yang terlalu halus tak payah ditayangkan ya. Itu hak individu ya. Ini dia katakan parang. Ini jauh Melayu cakap parang, tapi di Jawa dia panggil golok. Terkenal. Tengok tadi dia si Pitong. Si Pitong si Pitong datang dia daripada Banten. Dia biasa main golok yang hebat. Si Pitong. Tengok dia punya hulu dia buat bentuk kepala Garuda ataupun Raja Wali. Sarung ini ada apa ni? Ada bentuk harimau. Ini semua ni dibuat daripada apa tahu? Daripada bukan kayu, tanduk kerbau balau. Fungsi dia insya-Allah siapa kebal dia akan lumpuh. Bukan pada nak cakap apa lah. Ini cerita. Kerbau balau ni memang dia fungsi dia untuk atau melunturkan atau menawarkan mesin. Sebab dia cerita dia. Kikis dia punya ni, dia kalau kikis, serbuk dia ni boleh menawarkan racun. Ya. Atau sebab pada dia ni kalau nak main benda ni, main betul lah. Ya. Hulu ni biasa rasanya orang dulu. Hulu ni bukan buat sembarang. Kalau kayu pun kayu pilihan. Contohnya macam kemudian hitam. Sama juga. Dikikis serbuk dia ni, kalau orang dalam bertempur dia luka ya. Dan kita boleh luka, ambil
apa ni pisau ataupun kikis dia. Masukkan dalam air, ya, atau serbuk dimasukkan air, bacakan Al-Fatihah, selawat, dan itu buat minuman. Pertama, yang kedua, sapukan tempat ni yang luka tu. Separuh minum, separuh lagi tempat luka. InsyaAllah dia cepat kering dan dia boleh menawarkan bisa. Ini hebat ni. Biasa kalau parang, ada pernah nampak tak yang berbangun? Mungkin tak pernah parang biasa. Parang lah jenis-jenis tempat rumput ke ataupun apa tu ya, ataupun parang pendek tu ataupun untuk nyembelih lembu ke apa kan. Semua tak ada pamuk kan. Tengok parang tu pamuk. Tu parang dia macam-macam, kat dalam kedai tu ada beribu. Ya. Kau nak apa je? Kedai macam pahit. Keris apa? Keris daripada apa ni Mataram, keris Melayu Riau, keris daripada Melayu Patani. Semua ada. Datanglah ke kedai tengok. Ya. Sebab Parade ni dulu beribu. Sekarang dah separuh dah pada jual. Ya. Parade jual pun bukan suka-suka ya. Mana keris yang lama ni dia mengikut naluri dan cita rasa kita. Bukan pada suka-suka tau. Keris tu nak kena tengok sesuai ke tidak. Contohnya kalau Salina ke Idah ni orang berniaga, pada akan bagi keris yang untuk berniaga. Contohnya macam Semur Bandung, ya, Mayam Sari atau Telamupik. Mayam Sari pun okey buat berniaga. Tapi kalau untuk pertempuran pertaruhan, kita bagi keris Nago Sosro. Tu memang garang dia, sifatnya garang. Ya. Lagi satu pada dia cuci ni, ialah baik apa ke, baik bulu ataupun keris ni, bukan untuk bagi pengisi kita ni jadi kebal jadi Superman, jadi Batman, bukan. Ingatlah, attitude kita semata-mata cuci ni untuk untuk menjaga keindahan dia. Ya. Semata-mata keindahan dia, ada gitu untuk menghilangkan karat dan ketiga menghilangkan bau hanyir. Selebihnya tu hak Allah Taala. Ya, sebab kita tadi minta rahmat, nikmat, barakah dan keridhaan Allah Taala. Itu utama. Hati kita nak kena baik. Niatkan yang baik. Sebab ini adalah warisan kepala leluhur kita. Ya. Jadi kita ambil satu ya. Ini kaedah-kaedah yang mula-mula kita ambil satu. Bismillah. Jadi kita pada dah ambil satu bilah yang telah direndaman untuk malam tadi. Ingat ya. Tengok comel tak kita? Comel tak? Kecil ya. Tapi boleh tahan Ini sebab dia dah kalau pada dia buka ni, ataupun pakai screwdriver ataupun pakai plier, pertama sekali boleh patah ulu ni. Sebab dia dah matikan. Ada kaedah dulu orang dulu, dia matikan ulu dengan keris ni untuk apa tahu? Dia pasak dia tak mau buka selama-lamanya. Dia niat aku pasak engkau ni besi dengan kayu ni selama-lamanya dan kau jangan berpisah dengan aku. Tu hebatnya orang dulu tu ya. Hati-hati ya. Kalau nak main benda-benda besi ni. Ini contohnya ya. Ya, ini keris panjang. Ya. Jangan sangka keris ni pendek, panjang Ini keris panjang ni. Ini saya rasa 21. Jarang ada keris Melayu ni keris panjang. Ini keris panjang. Jadi nak balas balik ni keris, pertama sekali bulu gigi nak kasar. Jangan bulu gigi lembut Jangan pakai sabun ataupun pakai dawai, bulu dawai. Itu tadi dia akan merosakkan pamuk. Balas buat saja ni, sapu kan gini ya. Ini pada dia demo satu lah, yang lain nanti anak-anak buah pada dia buat lah Mamat Cikgu Mamat Cikgu Rizal dia boleh buat. Kita ada pelapis-pelapis ni. Dan
juga kita punya Panglima Suhail pun boleh ya. Dia semua ni kita dah amanatkan dia. Kalau bulan Muharram tu 1 hingga 30 buatlah cucian keris. Tapi pada dia kalau buat pun 1 hingga 15 ya. 15 hari je. Sebab PKP ni memang banyak, kita tak boleh tak boleh buat secara umum ya. Rendamkan lagi. Ni. Ingat nampak ni apa? Ini bukan keris ni badik Bugis. Ini unik tau. Ini pun benda ni pun dah tak ada lagi ni. Tak ada. Ya. Tengok pamor dia. Pada tak sentuh, pada dia takkan usik pamor dia. Kita akan naikkan lagi dia punya pamor dia. Okey bang. Ambilkan apa dan nak. Kita ambil apa dan nak jangan. Nas ni selain daripada kita buat parti dia malam tadi, kita akan buat rendaman kan. Kita akan balas balik sebab nas ni dia akan menentukan sama ada dia punya apa karat dia ataupun dia punya apa karat dia ataupun belum lagi masih lagi kata orang tu sebati dengan dia punya karat dia. Jadi kita kena buat kita balas lah. Tengok dia punya ni. Kalau dia ni ada hitam, mana dia belum bersih. Ya. Ada sikit lagi hitam. Kita tengok pada nas hitam. Tadi benda ni nak kena lagi Nak kena lagi Nak kena balas lagi lah sikit ya. Balas. Nampak dia punya ni kesan dia, pamor dia. Lebih cantik ya. Tak perlu digosok pakai bulu dawai. Ada setengahnya apa asal keris ni putih. Putih keris dia. Rupa-rupanya di pamor hilang jadi putih. Keris yang apa tu yang berpamor jadi putih semua. Dan macam besi lah, besi sebatang. Ada lagi tak bahannya? Dia punya isinya atau isinya lebih sikit. Dia partinya kurang. Ya. Ambil mengkudu satu mengkudu. Setiap apa ni mata bilah ni, kita akan rasa bisanya mata bilah tu. Tak payah kita nak belah pada apa-apa, kita rasa dengan jari je. Bisa ni, rasa macam dia tak akan menggigit. Mana dia bisa. Ya. Ada call. Ya. Buat lain. Ya. So. Password. Tak tahu siapa ni. Bapak ni. Mamak dia bukan. Bukan. Bapak punya. Pak Rahim. Ayamnya saya punya. Oh. Ya, jadi ini lagi satu bila kita nak apa nak naikkan bisa dia lagi ya. Ini yang mengkudu ni kuda ya. Jadi macam apa? Macam pengasah. Pengasah.
hati-hati ya, cepat jangan bergurau apa-apa ya. Last kali baru dengan limau ya. Ya. Limau ya. Tajam tak? Orang rasa boleh tak tajam tak? Ya. Tajamnya keris, tajamnya badik. Tak payah kita gunakan apa pengasah ke apa, bisa ni. Kalau lu bisa ya. Jadi last kali kita akan buat rendaman. Dah tahu air. Dah tahu air. Yang tadi yang buka, yang buka. Allah pula. Hah? Pokoknya nombor 7 tadi ni. Nombor password. Ya. Nak live. Dah ni yang akhir sekali kita buat rendaman apa ni, bilasan. Bilasan ni ni ada ni mati dia. Ya. Ni hasil dia ni. Kalau tadi ni mana cepat karat. Ini air mawar. Yang lama ni tu. Ya, kalau cari yang lama ni. Jangan yang baru ni. Botol masukkan. Ini pokok sudah 8. Sekiranya di celah-celah mata bilah ni ada karat ataupun ada apa ya, kita menggunakan lidi ya. Lidi cocok sate ataupun lidi cocok udang apa ya. Mesti yang besar tau, jangan kecil ya. Jadi celah-celah ni kita lah ya, keluarkan dia punya karat-karat itu. Ya. Karat-karat yang biasa lah ya, ataupun ada tempat pamu-pamu ni. Ataupun tepi ni kalau ada ya. Dia lebih apa, lebih mudah ya kita hilangkan. DIY. Betul aja banyak. Tak mudah karat tengok nanti kena bersih ya. Sebelum kita buat yang terakhir iaitu sapuan, ya pastikan mata bilah dikering. Kering sepenuhnya tau, jangan basah. Basah bercampur dengan minyak, jadi apa? Air bercampur dengan minyak jadi apa? Dia tak bersatu lah. Dia tendang, tak suka. Ibaratnya gitulah ya, dia tak suka.
nak bagus pakai ni alat pengering. Ya, keringkan dia. Rambut pun boleh lah ya. Bukan manusia je nak tu. Besi pun nak juga dikeringkan, ya. Kau tengok tu. Dia akan kering sendiri ya. Naik dari pamor dia ni. Itu baru sikit je pada dia cuci ya. Kering sepenuhnya ya. Pak Raden walaupun orang Jawa, tapi Pak Raden ada macam-macam jenis senjata. Bugis ada, Melayu Riau ada, ya. Patani ada. Sebab di galeri Pak Raden tu ya, ada macam-macam ya. Orang nak tanya mana hajat, silakan datang ke galeri Pak Raden. Ya. Dia kering dia. Dia takkan basah. Last sekali kita akan masukkan ya. Betul. Ini adalah minyak. Minyak ni Pak Raden buat tidak campur dengan minyak zafaran dan mistik hitam. Pak Raden buat minyak ni adalah daripada 17 jenis bunga. Minyak bunga, minyak wangian bunga. Tidak ada campur mana-mana bahan zafaran ataupun mistik hitam. Itu sebab dia punya warnanya tetap macam ini warna ya. Dia warnanya akan cerah. Kalau dicampur dengan zafaran dia akan hitam. Tu kadang-kadang dia menutup pamor-pamor tu. Keris putih jadi hitam, pamornya habis. Ditutup sebab zafaran dia melekat tu. Dia akan makan besi juga tu unik bahi ni ini masing-masing punya persepsi lah. Tapi pada pandang Pak Raden tu eloknya gunakan minyak-minyak bunga lah. Digabungkan. Terpulanglah kalau ni pengikut pengalaman. Ada yang gunakan kadang-kadang 11 jenis bunga, ada yang gunakan 13 dan ada yang menggunakan sampai 17 jenis bunga ya. Sapuan gunakan bros gunakan bros, jangan gunakan tangan dia rata. Kalau nak bagi apa ni lagi indah ataupun nak bagi pengisian lah istilahnya ya, boleh. Itu versi masing-masing ya. Dia kenal nama dia apa semua kita boleh melalui ini ya. Kita tusukkan ibu jari kita telunjuk dengan ibu jari. Ni, ibu jari dengan telunjuk ya. Masukkan tasukan ya. Ini dah siap. Jadi angin-anginkan kipasnya ni. Anginkan, taruh kat tempat yang jangan dibaringkan untuk pisau. Anginkan. Anginkan dulu. Biasa dalam 5 minit 10 minit. Baru nanti akan diikat. Diikat dengan ni lah. Nanti si Rizal akan ikat. Itu paling mudah lah kaedah ini sebab ada banyak lagi ni. Jadi termasuklah ini tadi mata bilang. Kita nanti balik, kita ambil keris ya. Ini macam-macam dalam ada keris.
ya. Sama juga kita boleh buat. Nampak paraden kau tengok, putih tak? Ini asal hitam tu. Ya. Hitam. Ya. Dia nak tahu dia tidak, dia digosok. Ni kalau tahu ni keris apa ni? Siapa tahu ni keris apa ni? Panjang ni. Jarang ada keris panjang macam ini. Keris Melayu keris Jawa ni. Dia pun nak tahu keris Jawa ke keris Melayu ni? Bugis. Jadi Bugis. Dia boleh Bugis juga, tapi ni sebelah Sumatera. Lalu Riau. Ni Riau, keris Riau. Panjang. Dia ada ciri-ciri Jawa sebab di Riau, di Sumatera ni sebahagian daripada Indonesia ni punya ada Pulau Jawa jadi ciri-ciri Jawa sebab ada pamor. Pamor dia asal hitam dia jadi putih pamor dia. Hidup baliklah maknanya cantik. Inilah yang kita nak naikkan pamor dia ni. Ni satu untuk ni. Cantik pamor dia. Okay. Kita nak tahu keris bilah keris ni, ya, dia ada dua jenis jenis bilah keris ya. Satu keris dia tak ada lok dia tak ada lok, dia tegak segala. Tegak segala tak ada lok. Kalau dia belok jadi dia belok. Nak kira lok macam mana? Tahu tak kira lok? Kita kira lok ni daripada ni kepala ni kepala ni ekor. Kita kira daripada kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi lok 11 ya. Dia biasa kalau lok 11 ni panjang. Ni biasa kadang-kadang kalau orang adat istiadat ataupun bendahara ke Temenggung nak buat tu majlis, ada pakai keris beradat je lah. Ataupun Sultan Pigang tu. Yang Sultan Pigang tu, tu keris panjang tu. Dia keris panjang kategori ni lah, keris adat. Yang dikata pada keris adat lah ya. Cantik. Dia punya pamor cantik. Pada dia tunjukkan ya. Tunjukkan dia nanti akan apa yang lain-lain ikut lah. Mana yang tadi baru tadi buat tadi hantar, macam tadi hantar. Tengok dalam 2 jam lah kita baru tu. Ni pukul berapa tadi? Hantar pukul 10. Nanti pukul 12 nanti pada cuci kan. Ya. Sama dengan tadi tu saya akan cuci. Saya tengok karat ni tidak lah. Kalau karat ni banyak tu kita kena pakai mengkudu ataupun tu. Dan nas tu. Sampai dia hilang karat tu. Ini pun dia boleh belah. Dia boleh belah. Kurang karatnya, dah kurang Dia besar karat dia. Selagi ada bekas karat, lagi tu tak bersih. Hingga karat hilang
bisa tak? Dia akan bisa, dia akan menggigit. Betul. Dan Ruslan? Oi, Waalaikumsalam. Oh, penyamun. Jauh sibuk masuk, jom masuk. Jom masuk, Jun. Ya. Dia tak ada karat dah. Kita apabila kita taruh kat dalam nas ni, kesan karat tak ada, mana dia bersih. Ya. Baru kita ambil mengkudu. Kita tajamkan sikit ya. Ini mengkudu ni untuk tajamkan mata bilah. Ya. Dia boleh tembus ya. Mengkudu ni keras tau. Keras mengkudu ni. Dia boleh tembus. Ya. Nak rasa dah. Dia rasa ikut kita punya ya. Dia akan rasa macam menggigit. And then baru kita balas dengan limau. Ini last limau. Kon kita tengok tembus tak? Tembus tu. Tembus ni. Tambah juga sebelah lagi. Dan last sekali, ini rendaman. Bilas dengan air. Bismillah. Allah SWT. Dia boleh mengeluarkan ya, karat-karat kalau ada karat-karat yang kecil lah ya. Maka ini dia boleh mengeluarkan karat-karat kecil ya. Sampai dia kering ya. Kalau tak kering pakai itu. Dah kering baru kita boleh taruh minyak ya. Dah kering baru taruh minyak ya. Naik
kembali